السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين. آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Salih Ar-Rawi rahimahullahu ta'ala, faslun, ay hadha faslun, ini satu fasal pada menyatakan fardu mandi. Sekarang perbahasan berkaitan dengan fardu mandi. Jadi fardu ni benda yang menjadi mahiyah ataupun dia panggil isi dalam mandi. Mana tidak ada fardu-fardu mandi ini, maka tidak adalah dipanggil sebagai mandi. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, bermula fardu mandi dua perkara. Jadi berlaku khilaf di kalangan ulama antara Imam Nawawi rahimahullah dan Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala. Khilaf dari sudut pengiraan fardu, ya. Jadi khilaf dari sudut mana? Dari sudut adakah menghilangkan najis itu adakah menghilangkan najis itu merupakan fardu mandi ataupun tidak. Jadi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala tidak mengirakan menghilangkan najis itu sebagai rukun mandi, fardu mandi, bukan. Tapi Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala menghukumkan ataupun mensyaratkan, menjadikan menghilangkan najis itu sebagai satu rukun daripada mandi. Maka menurut Imam Ar-Rafi'i, rukun mandi itu ada tiga. Pertama, dua yang pertama yang akan dia sebut nanti. Yang ketiga ialah syarat dia menurut Imam Ar-Rafi'i ialah menghilangkan najis aini. Yang khilaf sini ialah menghilangkan najis aini, adakah syarat ataupun tidak. Najis aini ini maksudnya najis yang masih ada jirim dia. Contohnya ada tahi unta dekat badan. Lepas tu pas dia lekat tahi unta tu, dia junub pula. Jadi dia nak mandi junub lah. Jadi adakah syarat menghilangkan najis tahi unta dulu baru boleh mandi ataupun tak perlu? Maka Imam Rafi'i mensyaratkan menghilangkan najis itu salah satu rukun daripada mandi. Kalau tidak sah mandi dia. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pula tidak mensyaratkan menghilangkan najis itu sebahagian daripada rukun mandi. Kerana bila mandi, dia akan turunlah najis itu sekali dengan air. Jadi sudah suci lah bila dah lalu air ketika nak mandi wajib. Maka bila lalu air atas badan tu dan badan tu kena tahi tu, air tu yang lalu badan tu kena tahi tu, dan tahi tu akan menghilang, selesai. Itu Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi tidak mengirakan menghilangkan najis itu sebagai rukun. Ini yang kata khilaf ni pada najis aini. Kalau najis hukmi memang tak ada khilaf lah. Sebab najis hukmi ni bukan ada ain, bukan ada jirim, bukan dia ada benda tu. Bukan ada betul-betul tokor najis tu. Sebab dia dah kering, dia ada dekat badan tapi tak basuh lagi. Tu sekali lalu mandi selesai lah.
Jadi pandangan yang mu'tamad ialah pandangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, iaitu 2 rukun saja, seperti mana yang disebut oleh musannif kita ni. Jadi musannif kita ni pilih pandangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pertamanya niat. Pertama niat, iaitu engkau niatkan dengan hati. Niat dengan hati ya. Kalau niat dengan mulut, hak tu sunat. Lafaz, talaffuz bin niyah. At-talaffuz bin niyati sunnatun. Berlafaz dengan niat itu sunat. Kalau seorang tu berlafaz lain, niat lain, maka niat adalah hati lain, maka dia iktibarkan niat adalah hati. Contoh sembahyang, usolli fardhu zuhri. Jadi dia secara lafaznya usolli fardhu zuhri, tapi dalam hati niat sembahyang asar. Jadi asar lah. Tidak jadi zuhur. Kalau dia nak sembahyang zuhur, dia pergi niat asar, lafaz ke zuhur, niat dalam hati asar, tak sah. Sebab apa? Sebab niat di dalam hati dia ialah asar, padahal dia nak sembahyang zuhur. Kemudian iaitu engkau niatkan dengan hati seperti yang dilafazkan dengan lidah. Yakni kalau lafaz lah. Kalau tak lafaz pun tak ada masalah. Sunat saja lafaz dalam mazhab Syafi'i, untuk membantu hadir niat tu ya. Maka yang dilafazkan dengan lidah itu sunat juga. Sama ada pada wuduk ke, pada mandi ke. Cumanya kalau menyebut nama Allah Ta'ala tu dalam hati je lah, tak bolehlah bertalafuz kalau kita duduk dalam tandah, kalau kita mandi dalam tandas. Jadi dalam tandas ni maksudnya ialah dalam satu bilik yang ada jamban. Tu tandah. Kemudian seperti dikatanya seorang, nawaitu raf'al hadathil akbari an jami'il badani fardan lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku mengangkatkan hadas yang besar daripada segala tubuhku, fardu kerana Allah Ta'ala. Noktah. Jadi niat mandi ni banyak lah. Nawaitu raf'al hadath ke, nawaitu taharah anil hadath ke, nawaitu ada fardil ghusli ke, macam-macam jangan niat satu ya, nawaitu taharah noktah. Tu tak sah. Sama macam wuduk lah, nawaitu taharata, tidak sah. Dia kena jelas lagi, nawaitu taharah anil apa? Anil hadath. Suci daripada hadath. Baru sah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, inilah niat tadi tu, niat yang terlebih afdal. Mana ada niat macam-macam, hak niat afdal. Nawaitu raf'al hadath, mengangkatkan hadath. Mengangkat ni makna menghilangkan. Cuma dia tak sebut hilang. Sebab apa? Sebab hilang ni benda yang zahir nampak, sedangkan hadath ni benda batin tak nampak. Jadi bila benda batin dipakaikan kalimah raf'a, angkat. Kalau benda yang zahir seperti najis, dia guna kalimah izalah, menghilangkan. Kemudian syahdat, wajib niat itu dimuqaranahkan. Arti dimuqaranahkan, menghadirkan beserta dengan pertama-tama yang dibasuh. Iaitu yang pertama yang dibasuh tu suatu suku daripada badan, satu juzuk daripada badan. Jadi bila kita nak niat tu, bila kita kenakan air di atas badan kita, mana-mana badan lah, sama ada kepala ke, tangan kanan ke, tangan kiri ke, kaki ke, badan ke, ikut sukalah mana-mana juzuk daripada badan kita niat ketika itu, maka dikiralah mandi wajib. Sebelum kita niat untuk mandi wajib seperti mana wuduk, maka disunatkan untuk niat buat benda-benda sunat seperti sunat wuduk sebelum mandi. Contohnya bersiwak. Jadi kena niat sunat lah. Sahaja aku melaksanakan sunat mandi kerana Allah Ta'ala, kita pun siwak, gigi, ataupun guna kayu arak tu, kita pun siwak, baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebiji lah macam wuduk. Basuh dua tapak tangan, lu, lek-lek lu. Supaya apa? Kita niat tu supaya dapat pahala. Kalau kita tak niat, tak dapat pahala. Beru gigi lah macam mana pun, sampai putih lagi pun, tapi tak ada niat untuk buat sunat mandi, maka tidak dapat pahala. Basuh tangan, basuh dua tangan, tak ada niat untuk buat sunat mandi, tak dapat pahala. Berkumur-kumur dan sebagainya, kalau tak ada niat untuk buat sunat, tak dapat pahala.
Jadi bila dia tidak niat sunat-sunat tersebut, bila tak niat sunat-sunat tu yang berlaku sebelum mandi, dia pun niat sembahyang, dia niat mandi wajib ketika basuh salah satu daripada anggota mana-mana, maka luputlah hak sunat tadi kalau tak niat sunat. Kalau nak patah balik pun tak jadilah. Sebab benda sunat tu berlaku sebelum daripada mandi. Macam wuduk sebelum basuh muka. Jadi berkumurlah, madmadah, istinsyak, keluar air masuk hidung, siwak, baca basmalah, basuh dua tangan, hak tu semua sunat sebelum mandi. Jadi niat dia mesti kena niat untuk buat sunat-sunat mandi, baru dapat pahala khusus. Kalau tidak, dia niat terus niat mandi wajib, maka tak dapat pahala sunat. Sudah memadai untuk dia sah mandi dia hak wajib tadi. Semua tak dapat pahala sunat lah. Jadi sebab itu para ulama mengatakan lebih baiknya dia membezakan antara niat sunat dengan niat mandi wajib. Niat mandi wajib lain, niat melakukan sunat mandi lain. Supaya dapat pahala dua-dua. Pahala hak wajib satu, pahala hak sunat satu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, tetapi jikalau terkemudian niat, niat orang junub ke, niat orang yang lepas habis haid ke, niat orang yang lepas habis nifas dan sebagainya, daripada membasuh suatu suku daripada badan itu, maka wajiblah mengulangi niat pada suku anggota itu, suku anggota yang dia tak niat tadi. Sekarang ni dia basuh, contoh basuh kepala. Bukan basuh kepala, dia jiru air atas kepala. Tapi bila air sampai ke atas kepala, dia tak niat lagi. Bila air sampai ke badan saja baru dia niat. Jadi start daripada badan dan ke bawah sahlah mandiannya. Yang tak sah ataupun yang belum sah lagi ialah pada kepala dia. Sebab dia start niat bila air sampai ke badan, maka dia kena jiru semula kepala dia dan niat lagi. Dan niat apa? Niat mandi tu lah. Niat mandi supaya sah basuhan ataupun mandian di kepala dia tadi yang dia tak niat. Jadi kalau niat dari peratas lagi, peratas kepala lagi sampai air ke kepala, terus dia niat, maka semua jurusan air sampai ke bawah tu selesai, tak ada masalah. Okay. Jadi yang apa nama tahu tu habis. Kemudian tetapi jikalau terkemudian niat tu daripada membasuh suatu suku daripada badan itu, maka wajiblah mengulangi niat pada suku anggota itu. Kedua daripada fardu mandi itu meratakan air pada segala tubuh. Meratakan air pada segala tubuh. Meratakan air ke selata tubuh ni, meratakan air ke serata tubuh ni jadi wajib kalaulah dengan siraman atau penjirusan air dia tu menyebabkan sebahagian anggota tak kena basuhannya. Contoh dia lipatan perut kau, kalau orang gemuk sangat, lipatan perut ada 4. Jadi dia kena selok satu-satu lah untuk dia tu sahkan mandian dia, kerana tu anggota zahir. Jaranglah nampak 4 lapis tu. Jadi kalau jenis badan semua tu 4 lapis tu. Jadi dia kena angkat satu-satu untuk sahkan mandian dia di atas lapisan-lapisan setiap lapisan perut tu. Ataupun di atas badan dia tu ada jirim yang lain, seperti lilin ke, ataupun daki di bawah kuku. Hak tu kena hilangkan daki. Kalau tidak hilangkan daki tersebut, sekira-kira air masuk ke laluan kuku tu tak kena kuku, maka tak sah mandian dia. Bila tak sah mandian dia, maka tak sahlah ibadat dia, semayang, puasa pula, semayang, tawaf dan sebagainya yang berkaitan dengan mandi, tak sah. Jadi kena pastikan betul-betul kalau yang kuku panjang tu, pastikan betul-betul bahawasanya dia tu tidak ada daki. Paling-paling kurang kita korek daki lah kalau malas potong kuku, ataupun nak sipar kuku jenis pelik bila orang jenis nak sipar kuku. Jadi pastikan daki tu tak ada. Tu atas pandangan muktamad lah. Pandangan kedua kata tidak ada masalah, tapi pandangan kedua tersebut
Kalau kita nak guna pun guna ketika mana? Ketika kita tu lepas-lepas tu kita dah pernah buat. Kita wuduk dalam keadaan daki ada kat kuku. Banyak kali dah aku buat dulu zaman jahil tu. Tu tahap tu tak apalah taklid nombor 2. Lepas tu hak depan-depan ni kita ambil hak mutamak senang. Lebih puas hati. Potonglah kuku kalau malas korek daki tu. Ni duk simpan buat apa? Jadi meratakan air ke seluruh badan. Kemudian contoh dia kalau ada lilin ke apa-apa yang berjirim lah dekat badan kita, kita pun mandi. Lepas mandi baru perasan, ada benda ni tak keluar lagi. Ada sisi ikan ke? Sisi ikan banyak dia jual ikan. Jadi dia pun kebetulan mandi wajib. Tengok sisi ikan melekat lagi. Maka bukannya kena ulang balik mandi. Basuh tempat yang tak kena sudah. Lepas tu selesai. Bukan kena ulang balik mandi, tak payah diundang. Dia panggil anggota mandi ni anggota yang satu. Jadi kalau tak kena situ ialah basuh. Beza dengan wudu. Kalau wudu, contoh dia kat muka ada sisi ikan. Kita pun lepas wudu kasar, ada punya. Maka baru kena ulang wudu. Wudu kena ulang. Start daripada basuh muka sampai basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Kena ulang balik. Sebab dia anggota lain-lain. Kalau mandi tak payah. Sebab anggota mandi ni dikira satu. Kalau tempat tu dia tak kena, basuh situ saja. Lepas tu selesai. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan rambut, jika ada rambut itu yang bersanggur sekalipun. Rambut pula, rambut ni kalau tebal sekalipun wajib sampaikan air, sama ada zahir ataupun batin rambut. Zahir rambut ataupun batin rambut. Kalau tebal lah rambut tu, ini yang panjang sampai ke selangor ke, maka dia kena wajib basuh semua. Wajib basuh batin. Kerana mandi ni benda yang jarang berlaku. Bukannya mandi wajib ni sentiasa tiap-tiap hari dah. Beza dengan wudu. Kalau wudu, contoh janggut tebal, dia wajib basuh zahir saja. Batin tu sunat selat saja. Tapi kalau mandi, kalau janggut tu tebal, wajib basuh zahir batin. Wajib sampaikan air, kerana dia tu jarang berlaku. Beza dengan wudu ni tiap-tiap semayang. Jadi kalau wajib ke atas bukanlah untuk membasuh ataupun membasuh muka sekali dengan batin janggut tu yang tebal, memayahkan dia lah. Beza dengan mandi. Begitu juga rambut yang bersanggul. Sanggul ataupun yang bersimpul ke. Yang bersimpul ni ada dua pesen. Pertamanya bersimpul yang boleh lerai. Yang kedua bersimpul yang tak boleh lerai. Kalau bersimpul yang tak boleh lerai, dimaafkan. Biarlah gitu, dah tersimpul sendiri buat macam mana? Tak nak buka. Kalau dia tersimpul buat sendiri, boleh buka, boleh huraikan balik rambut dia tu, maka kena hurai balik, wajib hurai balik. Kalaulah kita basuh dalam keadaan begitu tak sampai. Tapi kalau kita ikat ataupun kita sanggul ataupun kita simpul rambut tu sendiri dalam keadaan kalau tak buka pun boleh sampai air, maka tidak ada masalah, tak wajib untuk buka ikatan tu. Tu rambut yang bersanggul sekalipun. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan bulu roma tangan kaki lah. Sama juga bulu roma kalau tebal sekalipun wajib sampaikan air zahir dan batin. Dan pada segala pohon rambut ni, ubun ni, ubun rambut wajib sampai walaupun tebal. Man batis sya'ri, tempat tumbuh rambut. Dan di atas kuku zahir, bukan batin pergi korek habis Dan di bawah kuku. Sebab tu lah kena hilangkan daki, potong kuku lah senang cerita. Dan segala lubang-lubang 3. As-simakh, telinga ni, bila mandi wajib kena korek macam wuduk lah. Dia kena lalu semua.
Dalam tu tak wajib dah. Ni ya, dia panggil laluan-laluan telinga, segala lubang-lubang telinga sampai sini saja, bukan masuk dalam. Dan hidung yang zahir, hidung hak zahir, hak ni hidung. Hak dalam ni kira batin dah. Beza dengan bab puasa dalam ni zahir sampai ke sini, zahir lagi sampai ke atas baru batin. Jadi zahir batin bab puasa lain hidung. Dalam bab mandi lain dengan puasa. Jadi zahir hidung dalam bab mandi sini saja, sini dah batin dah. Kalau puasa pula sini batin dalam ni, sampai ke sini, sampai atas ni baru batin. Kalau sampai ke sini baru batal. Kemudian, dan pada segala lubang yang tiada disampai air ke dalamnya, ke dalam lubang, celah-celah, celah-celah tiga contohnya, ataupun jari dia jenis rapat ke, maka dia kena selat. Kaki pun sama, jenis kaki jenis rapat ke, dia kena selat bagi sampai air. Kalau tidak bersedaging, kalau bersedaging tak ada masalah lah, dimaafkan. Kemudian pada segala lubang yang tiada sampai, seperti yang telah tersebut pada perintah wuduk dulu. Noktah. Dan demikian lagi wajib menyampaikan air ke dalam kulit yang belum lagi terkhotan. Ni bagi laki-laki khususnya. Dia belum khotan, jadi dia pun dah balik dah, tak khotan lagi pasu dah. Maka dia wajib sampaikan air ke dalam tempat kulit tadi. Lepas tu timbul persoalan, kulit tu kan, dia tu kalau dalam tu kan batin, tak kira batin tau. Dia tidak dikira sebagai batin, dikira sebagai zahir secara hukum. Kerana apa? Kerana pada hukum syarak dia tu sepatutnya, haknya ialah untuk hilangkan benda tu. Hak kulit itu ialah untuk dihilangkan. Bila dihilangkan, takdir dihilangkan, maka itu zahir. Maka syarak tidak hukumkan benda tu sebagai batin, tapi dihukumkan secara zahir. Kerana tuntutan syarak untuk menghilangkan kulit tu, dia tak hilangkan lagi. Maka dikira zahir juga. Sebab itu kalau seorang manusia, dia pergi soyak dia punya khotan tu sampai terkoyak, sampai terkhitan. Dia baling batu kat mana, kena situ, tercabut khitan. Maka dia tak kena bayar apa-apa. Sebab apa? Sebab memang khitan tersebut perlu dicabut. Tidak perlu bayar apa-apa. Dalam bab jinayat adalah, kalau hilangkan mata dia, berapa kena bayar, berapa diat kena bayar, berapa ekor unta kena bayar. Kalau hilangkan khotan tu, kulit tu, tidak perlu bayar apa-apa. Tu. Okey. Jadi yang wajib kata basuh ni, wajib basuh tempat khotan ataupun wajib basuh kulit tadi ni kalau mudah lah. Kalau mudah nak korek lubang tu dan masukkan air, kalau mudah. Kalau tidak mudah, dengan makna payah, sempit sangat, maka wajib dia tu berkhotan. Wajib dah berkhotan. Wajib dah berkhotan. Wajib berkhotan. Dah kalau nak berkhotan, uzur pula. Contoh doktor kata kalau berkhotan ni, kawan ni mati. Contohlah. Kalau kawan ni khotan, kawan ni akan mati, maka dia akan semayang seperti faqidut tahurain. Orang yang tak ada dua alat suci, iaitu air dan debu tanah yang suci. Seolah-olah dia semayang macam hormat batu. Tu dengan makna nanti kalau bila masa dia dah sembuh, dia dah boleh khotan, dia wajib qada balik semayang. Itu bagi orang hidup. Bagi orang mati pula, bagi orang mati, bila seorang tu mati, dia ada kulu. Lepas tu kita pun nak mandikan mayat je lah. Jadi mayat pun kita mandi, tengok-tengok ada kulu. Jadi macam mana? Tidak boleh kita hilangkan kulu dia. Lepas tu ada khilaf ulama. Pandangan Mu'tamad Syekh Romli kata, pandangan Mu'tamad Syekh Romli kata, tanamkan mayat tersebut tanpa semayang. Sebab apa? Sebab kalau mandi pun bukan sah pun. Sebab apa? Kulit tu tak boleh sampai. Jadi ada tempat yang zahir tu tidak boleh sampai air. Maka ditanam terus, disimpan terus mayat dia tanpa semayang. Tu kata Syekh Romli. Syekh Ibn Hajar pula kata ganti dengan tayamum
kemudian semayang, baru tanam. Antara Syekh Romli dengan Syekh Ibn Hajar, pandangan yang lebih selamat untuk kita ambil Syekh Ibn Hajar. Tak nampak pelik sikit. Lagi orang mari-mari, kenapa tak semayang? Sudah. Tak semayang kafir ke sebab apa? Bukan, sebab dia tu tak berkhitan dan ada masalah nak sampai air. Maka menyebabkan kita nak sampai air tak boleh. Lepas tu nak potong pun tak boleh juga. Maka macam mana? Ikut Ibn Hajar kata, kita terganti dengan tayamum, tak payah mandi, kita ganti dengan tayamum, bukan tak payah mandi. Kita ganti dengan tayamum tempat yang tak boleh kena air tu. Kemudian kita semayang dan tanam. Kalau Syekh Romli terus tanam tanpa semayang. Tu bab khitan. Dan pada zahir farah perempuan, iaitu zahir farah perempuan yang nyata, yang zahir tak kala duduk qada hajat, jikalau bikir sekalipun, bikir darah. Sekarang ni dia perempuan, dia nak mandi wajib. Jadi bahagian farah tu macam mana dia nak basuh, dia kena duduk. Yang mana zahir ketika dia duduk tu, itulah wajib basuh. Jadi kalau orang tu janda dah pernah dijimak oleh suami, maka terbuka lah sikit farah dah tu, situlah yang wajib basuh. Kalau anak dara dia tak pernah dijimak lagi, maka tertutup rapat, situlah wajib basuh. Itu kalau perempuan. Faslun wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.